Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد 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 اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi wa rasulih. Allahumma ghnina bi halalin haramin wa sibab. Bismikallahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wid ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazalimika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasruqu Allah. Bismillah ma sya'allah la yasifu suwayullah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhmal laduni. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian menjelang maghrib ya, untuk surau KKR tengah hari tadi online untuk surau KKR Kementerian Kerja Raya Kuala Lumpur di Kuala Lumpur, dan satu lagi sepatutnya maghrib di Batu 14 Puchong, Masjid Batu 14 Puchong. InsyaAllah saya tunjukkan online untuk dua tempat ni sekaligus. InsyaAllah bimbang takut lepas maghrib tak ada line. InsyaAllah mohon doa ke kami insyaAllah biar stabil line. Kalau dapat ada line kita teruskan malam ni lepas maghrib. Mohon doakan insyaAllah. Kita teruskan. Saya masih lagi dalam siri baca. Jom kita baca tafsir Al-Quran Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat. InsyaAllah tafsir dia, tafsiran daripada Tuan Guru. Dan masuk ayat kedua Al-Fatihah. Untuk lagi barakah Al-Fatihah untuk Tuan Guru insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Shalatul mustaqim. InsyaAllah mohon saya sahabat-sahabat Batu 14 dengan KKR Kementerian Kerja Raya, mohon sahabat-sahabat share di Facebook ataupun di WhatsApp. InsyaAllah ayat nombor 2 Al-Fatihah. Tak habis lagi sambungan semalam, saya ulang balik insyaAllah. Ayat Fatihah ayat nombor 2 insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua daripada Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Kita tengok sama-sama kita baca. Segala puji untuk Allah Rabbil Alamin ya, ini masuk ayat ketiga, ayat kedua. Tuhan semua alam, segala puji bagi Allah. Puji dalam ayat ini orang Kelantan panggil mujur ya, Allah mujurnya demo mari.
Ya, orang Kelantan bagi alhamdulillah ni maksudnya mujub. Kita dah habis malam. Sebab tu kita teruskan sambungan semalam. Artinya ya, artinya dalam hidup kita sehari-hari, kita jangan tengok benda yang nampak di mata saja. Kena perhatikan juga benda yang tidak nampak ataupun tidak nampak dilihat dengan mata. Benda yang ada tetapi hendak tengok tidak boleh. Tetap kena kata ada juga. Sekiranya ada nas dan dalil yang cukup. Kalau tidak ada nas atau tidak ada dalil yang cukup, maka benda yang kita panggil khurafat. Orang panggil benda karut. Sehari dua ini timbul ilmu kulit duit. Ya. Jenis begini sesat belaka. Tiada kerja mahu dibuat, buat ulit duit. Mudah-mudahan dapat duit free. Ini semuanya karut. Khurafat belaka. Dalam banyak perkara yang tidak dapat dilihat ialah Allah. Allah juga bersifat ada dan pasti ada kerana bekas tangan. Dia terlalu banyak. Ya, bekas tangannya terlalu banyak. Iaitu benda yang kita panggil makhluk. Makhluk-makhluk ini benda yang kita sebut sebagai bekas tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Serupa kita kata rumah, ini bekas tangan Mamat ini. Jalan ini bekas tangan kontraktor ini. Rumah ini wujud kerana ada orang yang buat. Jalan ini ada kerana ada orang yang buat. Kuih, gulai dan nasi ada kerana ada orang yang buat. Maka segala-galanya benda yang ada ini asalnya yang dibuat ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersifat ada kalau dia bersifat ada. Kalau dia tidak buat, cuba beritahu siapa yang buat. Orang Kelantan kata cuba royak. Royak ni beritahu siapa yang buat. Siapa yang buat bab alam ini. Langit dan bumi, daripada bukit sebesar-besar bukit sampailah kepada debu sekecil-kecil debu. Apa benda yang tidak ada, semua sekali ada. Tidak ada orang boleh mengaku yang buat semua ini adalah datuk nenek saya, ataupun kerajaan, ataupun syarikat saya. Tak ada. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mahu tidak mahu, terpaksa kita mengaku bahawa memang sungguh ada satu kuasa lain selain daripada kuasa manusia. Kuasa ini ialah dipanggil Allah. Dia juga tidak dapat kita tengok, walaupun dia tidak dapat dilihat. Bolehlah kita kata dia tidak ada? Tidak boleh. Allah ada. Allah duk perhati kita. Itu yang hebat. Itu yang hebat. Siap. Kita sebagai orang Islam diajar menyebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan juga menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan atau Allah, kedua-duanya sama-sama tidak dapat kita lihat belaka. Kita sebagai orang Islam, kita diajar bahawa selain daripada benda yang nampak, ada juga benda yang tidak nampak. Kedua-duanya ada memberi kesan kepada manusia. Tok Guru kata. Sebelum baca Al-Quran, kita diminta membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maksudnya apa? Hambat. Makna hambat, halau habis segala syaitan,
supaya ajaran Al-Quran ini boleh masuk molek ke dalam fikiran kita. Sebab itulah kata ulama, Al-Quran ini Allah Ta'ala sengaja bawa turun pada bulan puasa yang kita panggil bulan Ramadan. Tak lama lagi. Yang kita panggil bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan kita berpantang. Perut kita pun kita pantang daripada masuknya makanan yang tidak betul, tempat yang tidak betul, dan masa yang tidak betul. Juga berpantang daripada buat benda-benda maksiat dan dengar jangan kita dilarang juga berpantang daripada buat benda-benda maksiat. Sebanyak mana maksiat, cakap maksiat, tengok benda maksiat, dengar benda maksiat, fikir benda maksiat pun kita diminta supaya berpuasa. Tujuan puasa. Masuk bulan Ramadan disuruh kita berpantang. Tak lama lagi tuan-tuan. Ini dah bulan Rejab. Hari ini dah masuk 12 Rejab. Lajunya masa. Allah lajukan lagi sekarang ni masa. Maknanya ke mana arah kita, ke mana perancangan kita untuk bulan Ramadan. Ya, mungkin masih lagi PKP, mungkin masih lagi tak PKP. Tapi perancangan kita dengan Ramadan bagaimana? Sama ada kita masih di takuk yang lama atau masih lagi nak dibagi peluang Allah Ta'ala ni. Dah tahun kedua kita dalam keadaan COVID-19. Masih lagi dalam suasana peringatan Allah Ta'ala. Maknanya bukan suasana hari raya, suasana peringatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kena renung kita. Ini Allah uji lagi, mungkin dalam Ramadan ni uji lagi dengan COVID. Ini kena renung kita. Bimbangkan keadaan kita. Keadaan mana? Keadaan selepas kematian kita esok. Sama ada kita boleh teruskan ataupun tidak. Persiapan yang Allah bagi peluang, preparation untuk bab kematian kita. Ramadan Al-Mubarak. Untuk kita berpantang. Hanya bukan Ramadan saja untuk kita berpantang daripada bab maksiat. Contoh yang kata Tok Guru tadi, berpantang daripada buat benda-benda maksiat. Sebanyak mana maksiat, cakap maksiat, tengok benda maksiat, dengar benda maksiat, fikir dalam otak tu, fikir bab maksiat. Kita diminta supaya kita berpuasa. Maknanya janganlah Ramadan saja, kesannya selepas Ramadan. Benar-benar. Puasa ini bukan sahaja tidak makan, tidak minum, malah tidak boleh buat benda-benda tidak baik. Apabila manusia diketepikan sekejap keperluan perut dan dia ketepikan sedikit keperluan nafsu, maka pada ketika itu ruang bagi ajaran Al-Quran untuk masuk ke dalam tubuh manusia besar kemungkinan akan masuk sungguh. Bila berpuasa memang hebat, lemah selemah-lemahnya. Itulah peluang untuk kita masukkan semulik-muliknya, kata Cik Guru, Al-Quran. Biar ada panduan, biar ada hebatnya kesucian Quran tu masuk ke dalam badan kita, tubuh badan kita. Sebab tu sebelum baca pun dia suruh kita rejam syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dihambat syaitan tu keluar dulu, baru kita baca Al-Quran. Pastikan kita baca Quran dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada surah yang tak perlu baca bismillah, surah At-Taubah. Hari ini bermula surah Taubah. Ada surah yang tak perlu baca bismillah, tapi a'udzubillah pastikan kita baca. Pasal apa? Itu memang pasti kita nak rejam syaitan. Takut tengah-tengah baca syaitan masuk juga dalam otak kita, masuk dalam pemikiran kita. Maknanya tidak boleh masa kita baca Al-Quran, dunia pun kita masuk mahu, ajaran Al-Quran pun kita mahu,
dunia pun kita mahu. Sebab tu bila bab puasa ni, Al-Quran boleh masuk ruang yang paling hebat waktu berpuasa, dan besar kemungkinan akan masuk sungguh ayat Quran tu ke dalam jiwa manusia. Maknanya tidak boleh masa kita baca Al-Quran, dunia pun kita mahu, ajaran Al-Quran pun kita mahu. Boleh. Tu. Cuba kita kecualikan. Sebab itu Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ini dalam bulan Ramadan, supaya ketika manusia membersihkan dirinya daripada benda yang tidak baik, maka ketika itulah ajaran Al-Quran ini berpeluang besar masuk ke dalam hati. Itu sebenarnya. Bila dibacakan Al-Quran waktu kita berpuasa, tahu pula makna dia, tahu pula dengan tadabbur dia, tahu pula terjemahan, tahu pula dengan tazakkur dia, Allahu Akbar, baru kita rasa apa sebenarnya ayat Al-Quran. Satu lagi perkara kita kena perhatikan juga, awal-awal lagi kita diminta melindungkan diri. Wahai Tuhan, mintalah untuk aku berlindung daripada syaitan, kerana syaitan inilah yang ganggu aku daripada terima ajaran Al-Quran. Syaitan ini dalam Islam ada dua. Ada syaitan yang kita tidak nampak, yang kita panggil hantu, jin dan iblis. Dan ada juga yang kita nampak, yang kita panggil orang. Ada dua bentuk. Minal jinnati wan nas. Dua bentuk. Satu berupa jin dan syaitan, iblis. Syaitan berbentuk hantu, atau yang dipanggil hantu, ataupun jin, ataupun iblis. Yang satu lagi yang kita nampak, yakni yang dipanggil orang, manusia. Dalilnya minal jinnati wan nas. Itu berupa manusia. Di hujung Al-Quran disebut Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Surah An-Nas 1 hingga 6. Terjemahan dia, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemelihara sekalian manusia, yang menguasai sekalian manusia, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia, dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam, yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia, yakni pembisik, iaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia. Dua tu. Kadang jadi berbentuk manusia, berbentuk jin. Tu, syaitan. Habis surah ini, maka habislah sebuah Al-Quran. Surah ini sengaja diletakkan di belakang sekali, supaya manusia pegang betul-betul ajaran Al-Quran 30 juzuk. Sebanyak mana 30 juzuk yang ada di dalam Al-Quran ini, peganglah sungguh-sungguh. Jangan ada seorang sebarang was-was, dan jangan ada sebarang ragu-ragu. Itu tujuan utama surah An-Nas ni. Di hujung sekali diminta kita, diperintahkan kita supaya pegang sebenar-benarnya Al-Quran ini. Cukup 30 juzuk, peganglah sungguh-sungguh. Jangan ada sebarang was-was, ataupun jangan ada sebarang keraguan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara yang boleh meragukan manusia, pertamanya jin dan iblis, dan yang kedua adalah orang yang sejenis jin dan iblis juga. Oleh sebab itu, jin dan iblis ini kita sebut A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wahai Tuhan, perlindunglah aku daripada syaitan.
minta pada Allah Ta'ala, jauhkan kita pada syaitan. Dengan orang pun kita minta perlindungan juga. Sebab itulah Nabi sebut, jangan berkawan dengan orang jahat. Kalau hendak berkawan dengan orang yang jahat juga, berkawanlah dengan tujuan supaya dia berubah jadi molek, yakni lebih baik. Kalau boleh jangan berkawan, tapi kalau nak berkawan juga, tujuan utama nak berdakwah, biar dia berubah menjadi elok, ataupun kata Tok Guru, menjadi lebih molek. Kamu berkawan dengan orang jahat sehingga kamu pun menjadi jahat juga, hingga segala yang kamu pegang yang Allah ajar kamu kemas molek jadi longgar, habis licin kerana kamu berkawan dengan orang jahat. Ini merugikan kamu sendiri, wahai manusia. Ini pesan kat kita. Bila berkawan dengan orang jahat, sampai kita tinggalkan perintah Allah Ta'ala, kita jadi longgar dan kita pula berperangai jahat. InsyaAllah kita terus dengan ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Al-Fatihah ayat nombor 3. Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah dua perkataan Arab yang dari segi kerangka asalnya merupakan serupa belaka. Ar-Rahman diambil dari perkataan Rahima. Ar-Rahim juga diambil daripada perkataan Rahima. Dua-duanya dianggap serupa dalam bahasa Arab. Serupa kita kata perkataan makan, makanan dan permakanan. Semua perkataan ini serupa belaka. Yang diambil dari perkataan makan, permakanan, makanan diambil daripada perkataan makan, dan perkataan dimakan pun diambil daripada perkataan makan juga. Kedua-duanya diambil daripada perkataan Rahim, yang bermakna kasihan belas. Kita panggil rahmat. Wahai Tuhan, mintalah rahmat daripadamu. Kita orang Melayu, kita selalu sebut minta rahmat daripada Allah. Rahmat ini bermaknanya, dalam terjemahan Melayu, bermakna kasihan belas. Maksud Rahim, panggil rahmat. Benda apa yang aku perlu pada rahmat, tolonglah, berilah, kasihanlah padaku. Engkau tengok aku ini tidak cukup apa-apa, wahai Tuhan, berilah. Tidak cukup ilmu, maka berilah ilmu. Tidak cukup iman, maka tambahlah iman. Tidak cukup takwa, maka tambahlah takwa. Tidak cukup apa-apa hal keluarga, rumah tangga, tidak selesa, maka tolonglah selesaikan. Apa sahaja benda yang kamu nampak kekurangan berlaku kepada aku, maka tolonglah, kasihanilah Allah. Maka tolong kasihan itu seperti kita kata tolong kirim turun rahmat. Maksudnya, sebab itu kita hanya minta rahmat saja. Kita tidak sebutkan senarannya. Tetapi hendak sebut senarai pun tidak mengapa. Ya Allah, kasihan padaku, anak aku belut. Kasihanlah pada aku, suami aku tidak kisah kepadaku. Kasihanlah kepada aku, isteri aku tidak peduli kepada aku. Kasihanlah pada aku kerana jiran-jiran aku selalu buat khianat kepada aku. Pun boleh juga kita minta Allah Subhanahu. Bukan minta tolong kepada manusia. Kita mohon terus pergantungan kita kepada Allah Subhanahu. Sebab dia Ar-Rahman, dia Ar-Rahim. Apa saja yang benda kita rasa kurang, kita boleh sebut senarannya satu persatu, ataupun sebut secara umum. Dan sebut secara umum itu lebih baik. Terserahlah kepada Allah, sambil-sambil kita ingat dalam hati kita benda-benda yang tertentu. Pun boleh juga itu memohon rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, sebab lagi
Belum maghrib ya. InsyaAllah 7.13. Ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maliki yaumiddin. Al-Fatihah. Ya, ayat keempat. Maliki yaumiddin. Dari segi pembacaan dan qiraat, kita boleh baca Maliki yaumiddin. Juga boleh baca Maliki yaumiddin, ya. Ma panjang, iaitu sebutan ma panjang pun boleh, ma pendek pun boleh. Tu dari segi hukum qiraat. Cuma oleh sebab kita di sini di Asia Tenggara, maka kita pakat baca panjang belaka. Maliki yaumiddin. Yang satu lagi Maliki yaumiddin. Yang kita di Asia Tenggara ni kita baca panjang. Maliki yaumiddin. Kalau hendak baca ma secara pendek boleh, tetapi kena tengok belah kanan kiri. Ada orang kampung ataupun tidak. Kalau ada orang kampung, tidak perlulah baca pendek. Nanti kena marah oleh orang kampung, kata Tok Guru. Ni kadang-kadang orang di sebelah kita pun sensitif juga. Ya. Pasti kena juga. Kalau dah biasa ma panjang, kita baca ma pendek. Padahal boleh baca juga. Kita jauhi daripada fitnah ataupun kacau bilau. Kacau bilau ini seboleh-bolehnya kita kena elak. Tetapi kalau benda itu mesti kita sebut, maka kita kena sebut. Walau berbalah sekalipun, biar puas hati sebab kita berbalah perkara yang benar. Ini tidak mengapa. Tu kena sebut, bagi tahu. Ma pun boleh panjang, ma boleh pendek. Kita sebutkan. Ada bab hukum dia. Maliki yaumiddin, maknanya Tuhan yang memiliki hari agama. Al-din maknanya agama. Al-din juga bermakna pembalasan atau kiamat. Dalam bahasa Arab, serupa juga di dalam bahasa-bahasa seluruh dunia ini, ada perkataan tertentu yang mempunyai banyak makna. Al-din, Al-din maknanya agama pun ya, pembalasan pun ya, dan kiamat pun boleh berlaku. Makna perkataan Al-din. Kalau kita baca Maliki, Maliki, Malik, maknanya Tuhan yang memiliki, Tuhan yang mempunyai. Semua Allah punya. Apabila kita memiliki sesuatu, maka artinya kita berkuasa penuh. Ingat, Maliki, Malik. Bila kita memiliki sesuatu, maka artinya kita berkuasa penuh. Kata orang Arab, al-milik itu tanda penguasaan. Al-milku Ramzus Sultan. Sultan. Milik itu tanda penguasaan. Bila kita kata Maliki yaumiddin, Tuhan yang memiliki, Tuhan yang memiliki apa? Hari akhirat. Sekejap saya cek internet. Okey. Ya. Diceritakan, ya. Okey. Tuhan yang memiliki hari akhirat. Artinya hari akhirat adalah hari untuk dia, yakni Allah Ta'ala. Dia seorang punya. Dia beri kuasa. Allah beri kuasa yang ada daripada dia seorang. Dia tidak ada sedikit pun kuasa yang diberi pada orang lain. Semuanya dia berkuasa. Raja segala raja. Maliki yaumiddin. Itu yang kita baca hari-hari. Al-Fatihah. Kena ingat. Yang paling hebat, kerajaan paling hebat, raja segala raja, besok waktu di akhirat. Sekarang pun sama, besok pun kuasa bertangan pada dia. Sekarang ini bukan akhirat lagi. Ia dipanggil dunia. Ya? Sekarang dipanggil dunia. Di dunia
kuasa di dunia ini, kuasa Tuhan. Kuasa ni maksudnya dalam nota kaki dia, kuasa di sini bermaksud kemampuan, kemahiran, pengawalan. Tu. Kuasa ni bermaksud kemampuan, kemahiran, pengawalan. Tuhan berikan juga kepada ambo, kata Tok Guru, yakni saya. Di dunia Allah bagi kuasa pada ambo, maksudnya pada Tuan Guru dan kepada orang lain. Kepada siapa saja pun di atas dunia ini, Tuhan beri sedikit kuasa. Kuasa kecil, kuasa bercakap, kata Tok Guru. Kuasa berjalan, kuasa jamaah, iaitu menyentuh, kuasa jamaah, menyentuh, kuasa menelan, kuasa bangun, kuasa duduk, Tuhan beri belaka. Orang lain pun begitu juga. Dia beri kecil dan kuasa memiliki harta. Bermacam-macam jenis kuasa Tuhan beri belaka kepada orang itu dan orang ini waktu di dunia. Sikit je kuasa, jadi menteri besar, jadi Perdana Menteri, jadi raja, jadi AJK, jadi JKK, semua Allah bagi. Tapi kecil. Cuma manusia tak tentu hala bila dapat kuasa. Hilang daratan. Dia terlupa pada bumi yang nyata. Dia dapat sikit saja kuasa. Ni nak mengingatkan kita. Dia terlupa ada yang lagi maha kuasa. Dia baca Maliki Yaumiddin. Selepas itu dia, yakni Tuhan, tunggu dan tengok. Kuasa yang aku beri itu pandai atau tidak manusia jaga sebagaimana aku hendak, ataupun dia juga serupa yang dia mahu. Ataupun dia jaga serupa yang dia mahu. Maksudnya apa? Allah bagi kuasa, Allah beri itu pandai ataupun tidak manusia ni jaga sebagaimana Allah hendak, ataupun dia jaga serupa yang manusia tu hendak. Ujian tu. Jangan kata dapat kuasa, jangan kata dapat pangkat, dia berkuasa ikut suka hati dia. Kalau bahasa kasar dia, ikut suka hati mak bapak dia. Itu silap. Jangan anggap kuasa dia tu kekal. Allah bagi sekejap saja. Cukup kalau kerja-kerjaan, cukup masa pencen. Kalau dia YB, cukup masa undi balik. Itu je. Cukup jadi menteri, cukup masa Allah cabut balik kuasa menteri tu. Tak kira siapa. Kalau kuasa yang ada pada kita ini kita gunakan sebagaimana yang Allah Tuhan mahu, maka akhirat kelak Allah beri kepada kita syurga. Allah, tuan-tuan. Nampak? Tu kena renung. Tu Saidina Umar takut waktu Saidina Umar nak dilantik jadi khalifah tu, menangis dia. Level Saidina Umar dah nak diberi jawatan tu, dia menangis. Berbeza dengan orang zaman sekarang, tak dapat jawatan, menangis. Betul tak betul? Tuan-tuan cuba tengok keadaan semasa sekarang. Orang dulu tak dapat jawatan, dapat jawatan, menangis. Orang sekarang tak dapat jawatan, menangis. Faham tak faham? Cuba faham. Tu zaman akhir sekarang. Maka akhirat kelak, dia beri neraka kepada yang kerana kita sudah menduakan Tuhan. Allah pun kita kata Tuhan, dan kita pun berlagak serupa Tuhan juga. Tu Allah campakkan ke dalam neraka. Berbeza yang tadi, yang pertama diberinya kuasa, dia ikut cara Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mengikut apa yang Allah perintahkan. Dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Tu. Kalau kita kalau kuasa yang Tuhan beri kepada kita, kuasa apa saja sekalipun, dia beri kepada kita dan kita guna mengikut yang kita mahu, maka akhirat kelak dia beri neraka kepada kita kerana kita sudah menduakan Tuhan. Allah pun kita kata Tuhan, dan kita pula berlagak serupa macam Tuhan juga. Itu yang dicampak ke dalam neraka. Malik maknanya raja. Maknanya raja.
Maliki yaumiddin maknanya raja hari akhirat. Sebagaimana raja itu berkuasa, maka Tuhan hendak beritahu bahawa akhirat kelak akulah raja. Maksudnya Allah akan jadi raja. Sekarang raja, besok di akhirat lagi hebat kerajaan. Maka Tuhan hendak beritahu bahawa akhirat kelak akulah raja. Seramai mana raja, presiden, king dan queen di atas muka dunia ini, mereka hanyalah sebagai satu simbolik sahaja. Raja yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang nampak terang-terangan adalah Allah itu sebenar-benar raja ketika hari akhirat kelak. Di dunia sekarang aku tidak tunjuk, Allah tidak tunjuk sangat yang Allah itu raja waktu di dunia. Kadang-kadang Allah lantik dia jadi raja, dia jadi presiden dan lain-lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surah Azim, surah Al-Mulk ayat nombor 2. Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan ia maha kuasa, yakni membalas amal kamu, lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Surah Al-Mulk. Tuan-tuan jangan miss surah Al-Mulk. Ya, untuk kita selamat, kata Datuk Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Dia pun dah pergi dah bulan Ramadan tahun lepas. Salah satu pesanan yang hebat, amalkan Al-Mulk sebelum tidur. Amalkan Al-Mulk sebelum tidur. So, jangan miss, jangan terus tidur dengan handphone, jangan terus tidur dengan remote control TV. Tidur dengan Al-Mulk. Ni Al-Mulk menceritakan hanyalah untuk liyabluwakum, untuk mencuba kamu, pandai atau tidak kamu jaga kuasa yang Allah beri kepada kamu. Kalau kamu guna kuasa yang Allah beri ini, kamu gunakan untuk melaksanakan kerja-kerja yang Allah perintah, maka kamu pandai. Tetapi kalau Allah beri kuasa kepada kamu jadi raja, ketua atau presiden, kemudian kamu guna sebagaimana kehendak hati kamu, maka kamu memang tidak pandai. Bukan tidak pandai, Allah campakkan ke dalam neraka. Dia mengikut apa yang Allah perintah, alhamdulillah, insya-Allah tak jadi masalah. Sebab tu kata ulama, yang paling utama sekali besok akan dipanggil ialah pemimpin. Pemimpin akan dipanggil yang mula-mula sekali. Kalau rumah, pemimpin rumah. Kalau negeri, pemimpin negeri. Kalau kampung, pemimpin kampung. Kalau daerah, pemimpin daerah. Kalau negara, pemimpin negara. Kalau dunia, pemimpin dunia. Pasti akan dipanggil. Kemana arahnya? Membawa publik, membawa rakyat yang dipimpinnya kepada Allah ataupun tidak. Itu yang paling dahsyat besok, soalan yang akan dijawab besok. Al-Din adalah hari agama. Maksud hari agama ini ialah akhirat. Kenapa hari akhirat dipanggil sebagai hari agama? Jawabnya, kerana akhirat kelak tidak ada benda yang berguna untuk kita selain daripada agama. Agama itu adalah peraturan hidup. Dalam masa kita hidup sekarang, kena ada peraturan, kerana tiap-tiap manusia di muka dunia ini, Tuhan buat perangai masing-masing tidak serupa belaka dengan orang lain. Sebab tu ada peraturan. Panjang lagi, Maliki Yaumiddin. Mohon tuan-tuan doakan lepas maghrib ada line. Mohon doakan, hampir maghrib dah. Pada yang berpuasa, saya ucapkan
Selamat berbuka puasa. Teruskan, jangan berhenti bulan Rejab untuk latihan kita pada bulan Ramadan nanti, insyaAllah. Kita berhenti takat tu, ya, kita sambung. Cuba malam ni doakan dapat laluan internet, insyaAllah. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Kita cuba, kalau tak dapat audio kudah, cuba dengan Facebook saya, insyaAllah. Boleh klik dengan Facebook saya, insyaAllah. Yang saya tulis Alhamdulillah. Tu Facebook saya. Tuan-tuan boleh refer. Kalau ada line juga, mohon doakan, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillah. Iya kan. Suratul ladzina an'amta. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa asin a'malana wa si' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri amrina wa qdi wajna fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a ya Allah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanat. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih surau KKR Kementerian Kerja Raya Kuala Lumpur dan surau Masjid Batu 14 Puchong, insyaAllah. Assalamualaikum.